بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam sesi perkongsian ilmu, kuasai tata bahasa, kenali perkataan, fahami Al-Quran sesi ke-70. Dalam sesi ini kita akan beralih kepada surah Ar-Rahman. Ada setengah pendapat mengatakan surah ini adalah pengantin kepada Al-Quran kerana ayat-ayatnya sangat indah. Pendek tetapi padat dan berirama sebenarnya. Dia ada rhyme, nanti kita lihat. Dia menggambarkan ciptaan Allah yang juga indah. Ya, mengenai dunia dan juga syurga. Dan nikmat-nikmat yang dilimpahkan Allah. Yang sekaligus mengandungi peringatan. Ia juga satu-satunya surah yang bersandar kepada nama Allah Ar-Rahman, bermakna yang maha pengasih. Iaitu Allah menegaskan bahawa dialah Ar-Rahman yang maha pengasih yang melimpahkan rahmat kepada semua makhluknya. Surah ini mempunyai 78 ayat dan untuk kali ini kita akan mengkaji ayat 1 hingga ke 30. Surah ke-55 ini turun di Mekah walaupun ada yang berpandangan ia Madaniyah. Ia boleh dibahagikan kepada 3 bahagian iaitu ayat pertama hingga 30 menjelaskan kekuasaan Allah dan nikmat-nikmat yang dikurniakannya. Bahagian kedua iaitu ayat 31 hingga 45 mengenai amaran kepada mereka yang derhaka dan balasan neraka. Dan bahagian ketiga ayat 46 hingga 78 mengenai balasan kepada orang-orang yang bertakwa. Setiap kali Allah menjelaskan nikmat atau balasan, Allah akan bertanya dua makhluknya, iaitu manusia dan jin. Kerana hanya dua kumpulan makhluk ini yang diberi pilihan untuk beriman atau kufur. Soalan ini diulang sebanyak 31 kali, iaitu 40% dari 78 ayat dalam surah ini. Mari kita lihat apakah soalan tersebut. Ayat pertama kita, Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Kalau kita lihat yang bermakna yang maha pengasih. Ya. So itu ini merujuk kepada Allah lah. Kalau kita lihat ayat ini hanya mempunyai satu perkataan. Iaitu di mana nama surah ini diperolehi. Ya. Dan kalau kita lihat keunikan dia, dia boleh berdiri walaupun satu perkataan. Sebenarnya kalau kita lihat satu perkataan ni boleh difahami kalau misalnya ayat, even kita pun kadang-kadang untuk menarik perhatian. Umpamanya kalau kita nak kata hari hujan, kita nak sebab misalnya baju nak angkat kan, kita kata hujan aja, orang faham. Ataupun misalnya kalau ada bahaya, ada harimau, kita kata harimau. Jadi kita tak payah perkataan-perkataan lain. Jadi di sini juga ayat ni Allah hanya menyatakan Ar-Rahman. Jadi Allah nak menarik perhatian untuk menegaskan bahawa dialah Ar-Rahman, yang maha pengasih, yang maha melimpahkan rahmatnya kepada semua makhluknya. Selalunya kalau kita lihat perkataan Ar-Rahman ni selalu digandingkan dengan Ar-Rahim. Kalau kita tengok Bismillahirrahmanirrahim ni pun kan ada Ar-Rahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim. Selalunya Ar-Rahman ni tadi saya dah kata dia melimpahkan rahmat pada semua makhluk. Tapi Ar-Rahim ni adalah bermakna yang maha mengasihani. Jadi ini dikatakan hanya untuk orang Islam, orang mukmin. Dan Ar-Rahim, Allah mengasihani ni sampai ke hari akhirat sebenarnya. Whereas Ar-Rahman ni hanya untuk di dunia. Jadi semua ni orang kafir, orang Islam semua dapat kerana melimpah kasih Allah ni. Di sini kalau kita lihat Ar-Rahman ni adalah isim makrifah samsiah marfu'. Dia adalah merupakan mubtada' di sini sebab dia marfu' kan. Ni kalau kita lihat apa tu ayat seterusnya. Ayat kedua, Allamal Quran. Ni adalah kalau kita lihat dia Allamal Quran. Allama ni adalah fi'il madhi huwa, dan dia adalah dalamnya tasbih fa'il dan min mustatir tak adanya huwa. Bermakna dialah yang telah mengajarkan. Dan Al-Qur'ana, ni adalah Al-Quran, dan dia adalah isim makrifah kamar yang mansub, dia maklum bih lah. Jadi sini Allamal Quran ni adalah merupakan khabar kepada mubtada Ar-Rahman.
Jadi di sini Allah atas dasar pengasihnya telah mengajarkan Al-Quran. Ini kita lihat keunikan Al-Quran. Ia disebut pertama menunjukkan hebatnya Al-Quran ni. Jadi Allah tunjuk mengatakan dia Maha Pengasih. So pertamanya dia mengajarkan Al-Quran. Ayat kita yang ketiga, khalaqal insan. So, kalau kita lihat ayat ini mempunyai dua perkataan, iaitu khalaqa dan al-insana. Khalaqa ni adalah fa'il madhi mabni. Dan dalamnya tersebut fa'il damir mustatir, tak adanya huwa di sini. Maknanya dialah telah menciptakan. Dia ni refer kepada Allah ya. Dan al-insana ni maknanya manusia. Dialah telah menciptakan manusia. So al-insana ni adalah isim makrifah kamariyah mansub, dia maf'ul bih lah. Halaqal insana ni adalah khabar sani, iaitu khabar kedua kepada Ar-Rahman tadi, iaitu Allah ya. So maknanya Allah atas dasar pengasihnya telah menciptakan manusia. Tadi yang pertama dia atas dasar kasihnya dia mengajarkan Al-Quran. Yang kedua dia menciptakan manusia. Ayat kita yang keempat, Allamahul bayan. So kalau kita lihat di sini kita mempunyai tiga perkataan, iaitu allama, and then who, and then al-bayana. Dan kita tengok allama ni adalah fi'il madhi mabni, dalamnya tersembunyi fa'il damir mustatir, tak adanya huwa di sini. Maknanya dia telah mengajar. And then who ni maknanya dia adalah damir huwa, maf'ul bih lah di sini. Nya ni adalah refer kepada manusia. Dia telah mengajarnya, itu Allah ni, Allah lagi telah mengajar manusia al-bayana ni, iaitu menjelaskan atau pandai berbicara. Al-bayana ni adalah isim makrifah kamariyah mansub, maf'ul bih kedua. Jadi tadi who ni adalah maf'ul bih pertama, ni maf'ul bih kedua. Dan kalau kita lihat allamahul bayan ni adalah khabar salis kepada atau khabar ketiga kepada Ar-Rahman, iaitu Allah tadi. Di sini kita lihat yang ketiga itu Allah atas dasar pengasihnya telah mengajar manusia ilmu menjelaskan, iaitu pandai berbicara, iaitu sama ada melalui perkataan atau pergerakan atau expression, sebab kita boleh menjelaskan sesuatu melalui expression ya. Ayat kelima kita, Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Kalau kita lihat ayat ini mempunyai 5 perkataan, iaitu Asy-syamsu, and then wa, al-qamaru, and then bi husban. Asy-syamsu ni adalah isim makrifah samsiah marfu dan mubtada lah, matahari. Wa ni adalah harfun ataf, maknanya dan. Jadi bila lepas ataf kita akan ada maktuf. Maktuf kita di sini adalah al-qamaru ni, iaitu bulan. Dia lah isim makrifah kamariyah ya, marfu juga. Jadi kita lihat pattern dia sama sebab dia punya maktuf alai dia asy-syamsu ni, matahari ya. So asy-syamsu al-qamaru. And then B ni adalah harfu jar, maknanya beredar dengan. And then husbani ni adalah isim nakirah majrur dan dia merupakan isim masdar juga. Jadi bihusbani, beredar dengan mengikut perhitungan tertentu ni, adalah ada khabar kepada mubtada matahari ni. Jadi matahari beredar mengikut perhitungan. Allah menjadikan matahari dan bulan yang mengikut peraturan yang telah ditetapkannya, yang memberi manfaat kepada makhluknya yang lain, termasuk manusia. Ayat kita yang ke-6, wan najmu wasyajaru yasjudan. So kita lihat kita mempunyai 5 perkataan di sini. Wa an-najmu, and wa asyajaru yasjudani. Wa ni adalah harfun ataf, makna dan. An-najmu adalah isim makrifah samsiah marfu, dia adalah mubtada lah di sini, marfu ya. Maknanya tumbuh-tumbuhan yang menjalar. Dan wa ni adalah satu lagi harfun ataf, maknanya dan. Asyajaru ni adalah isim makrifah samsiah marfu, dia adalah maktuf sebab lepas ataf ni maktuf. So maktuf alai dia tadi adalah an-najmu. So an-najmu dengan asyajaru sama kan pattern dia, dua-dua isim makrifah samsiah marfu. And then yasjudani ni dia adalah fi'il mudhari' marfu daripada perkataan sajadah, dan dalamnya terdapat fa'il dan mutasil mabni dengan alif atas sukun, tak adanya huma fi mahli rafi'in. Dia juga adalah merupakan khabar kepada mubtada an-najmu ni tadi, tumbuh-tumbuhan yang menjalar, keduanya tunduk sujud dengan pohon ni. Ni pohon ni adalah yang berbatang, di sini tumbuh-tumbuhan yang menjalar. Jadi tadi kita ada al-taf ni, wa ni, jadi maktuf alai kita adalah ni semua sekali ni, an-najmu wasyajaru yasjudan.
iaitu tumbuh-tumbuhan yang menjalar dan pohon-pohon yang berbatang sebenarnya. Keduanya tunduk sujud. Di sini kalau kita lihat di mana dia punya maktuf alai dia, kita ada ayat kelima tadi, kata asy-syamsu wal qamaru bihusban. Matahari dan bulan beredar dengan mengikut perhitungan tertentu. Jadi di sini kita lihat dua-duanya adalah ayat dengan ayat. Jadi di sini kita lihat Allah atas dasar kasihnya juga menjadikan tumbuh-tumbuhan dan pokok-pokok yang juga mengikut perintahnya, yang menjadikan bumi ini indah. Semuanya adalah untuk kegunaan manusia dan juga untuk makhluk-makhluknya yang lain. Ayat kita yang ketujuh, was-samaa'a rafa'a wa wada'al mizan. Kita lihat ayat ini mempunyai 7 perkataan, iaitu wa, and then as-samaa'a, and then kita tengok rafa'a, and then apa tu ha, and then wa, wada'a, and then al-mizan. Wa ni adalah harfun ataf, and then as-samaa'a ni adalah isim makrifah samsiah mansub. Kalau mansub dia adalah maf'ul bih di sini. Jadi kita lihat di sini maf'ul bih tapi kita tak ada fi'il dan fa'il dia. Jadi dia fa'ilnya sebenarnya adalah mahzub ni. Kerana di sini understood as-samaa'a tu mana kita lihat rafa'a ni telah ditinggikan. Apa tu, dia adalah fi'il madhi mabni dan dalam tasmi' fa'il damir mustatir tak adanya huwa. Di sini jadi untuk maf'ul bih as-samaa'a ni mungkin ada apa tu understood ja'ala samaa'a. Iaitu Allah menjadikan langit yang marfu'ah, yang tinggi. Dan kalau kita lihat ha ni adalah damir ya, dia adalah maf'ul bih lah. Kenapa dia ya ni? Dia kerana dia refer, makna dia di sini refer kepada as-samaa'a ni, iaitu langit. As-samaa'a ni adalah mu'annas sebab kita pakai damir ya di sini. And then wa ni adalah ataf, satu lagi ataf. Di sini kalau kita lihat apa tu makna ataf ni adalah dan. Apa tu wada'a ni, apa tu, jadi dia adalah fi'il madhi mabni dan dalamnya tasmi' fa'il damir mustatir tak adanya huwa. Bila sebab pas ataf maknanya dia maktuf di sini. So maktuf alai dia adalah rafa'a ni. So rafa'a dengan wada'a kan telah ditinggikan, telah meletakkan. Al-mizan ni adalah maknanya neraca timbangan. Ini adalah isim makrifah kamar yang mansub, dia adalah maf'ul bih di sini. Jadi kita lihat tadi as-samaa'a rafa'a ni adalah merupakan maktuf untuk lepas apa tu wa ni, harfun ataf ni. Jadi maktuf alai dia tadi kita ada dalam ayat keempat, al-allamahul bayan. Dia telah mengajar manusia menjelaskan. Di sini dia Allah itu telah meninggikan langit. Jadi dia sama ya. Kalau kita tengok ni, kalau kita lihat ayat ni keseluruhannya, makna dan langit telah ditinggikan, ditinggikan dia, itu apa tu langit tu, dan dia telah meletakkan neraca timbangan. Kita lihat kenapa digandingkan langit ni yang tinggi dengan alih-alih ada neraca timbangan. Sebenarnya ini adalah kerana perlunya Allah nak menunjukkan perlunya keseimbangan. Kalau tidak, langit tu tak boleh berdiri sebab langit tu tinggi kan. Jadi perlu apa tu keseimbangan untuk menegak supaya langit tu tertegak dengan segala cakrawalanya. Jadi memerlukan keseimbangan. Jadi kalau kita lihat ayat ini sangatlah loaded maknanya ya. Ayat kita yang ke-8, alla tatghaw fil mizan. Kalau kita lihat ayat kita ini mempunyai 5 perkataan, iaitu an sebenarnya ni, an dan la, iaitu harfun nasab an dan juga harfun nahi la ni. Jadi itu kita dapat alla ni. And then tatghaw fi al-mizan. Ini saya dah kata tadi harfun nasab, and then la ni adalah harfun nahi dan juga jazam, makna jangan, supaya jangan tatghaw, kamu melampaui batas. Ini adalah fi'il mudhari' majzum daripada perkataan tawa dan dalamnya terdapat fa'il dan mutasil mabni dengan waw atau sukun, tak adanya antum fi mali raf'in. Fi ni adalah harfu jar terhadap al-mizan. Kita dah jumpa banyak kali ni, isim makrifah kamar yang majrur, maknanya timbangan atau keseimbangan. Di sini supaya jangan kamu melampaui batas terhadap timbangan atau keseimbangan. Iaitu Allah menegaskan supaya kita menjalankan keadilan, iaitu manusia perlu bersifat adil dalam menjalani kehidupan. Ya, dan keadilan yang terbaik adalah of course lah berdasarkan Quran dan Sunnah lah kan. Ayat kita yang ke-9, wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. So kita lihat ayat ini mempunyai 10 perkataan, iaitu wa aqimu al wazna bi al qisti wa la tukhsiru al mizan. Ini wa ni adalah harfun ataf, maknanya dan.
Dan aqimu ni dia adalah fi'il amar mabni daripada aqama. Dalamnya terdapat fa'il dhamir muttasil mabni dengan wa atas sukun, tak adanya antum fi mahli raf'in. Jadi dia ni juga adalah maktuf sebab lepas harfun ataf ni. Lepas kita lihat apa tu maktuf alai dia tadi dalam ayat 8 ada tatraw, kamu melampaui batas. Jadi di sini aqimu ni kamu semua tegakkanlah. Jadi kita lihat aqimu dengan tatraw, jadi dua-dua adalah fi'il. Jadi dia pattern sama. Al-wazna ni adalah isim makrifah qamariyah mansub, dia adalah apa tu maf'ul bih di sini. Ini makna timbangan. Dan kamu semua tegakkanlah timbangan. B adalah harfu jar, makna dengan. Al-qisti ni adalah isim makrifah qamariyah majrur dan dia adalah bil qisti ni adalah hal sebenarnya. Dengan adil. Kamu semua tegakkanlah timbangan dengan adil. Hal di sini iaitu menerangkan keadaan ketika perbuatan aqimu, iaitu masa tegakkan tu dilakukan, betulkan timbangan dengan adil. Kita lihat sekali lagi Allah menegaskan supaya kita menegakkan keadilan. Wa ni adalah harfun ataf, maknanya dan. La ni adalah harfun nahi dan jazam, makna jangan. Tuksiru adalah fi'il mudhari' majzum daripada ahsara. Dan dalamnya terdapat fa'il dhamir muttasil mabni dengan wa atas sukun, tak adanya antum fi mahli raf'in. Ini adalah merupakan maktuf. Itu tadi kita ada harfun ataf, ini maktuf dia, iaitu kamu, jangan kamu mengurangi. Jadi bila kita ada apa tu maktuf alai, tadi kita ada aqimu kan. Kamu semua tegakkanlah tadi, iaitu tegakkan timbangan tadi kan. Allah suruh tegakkan timbangan. Aqimu, tuhsiru, jadi dua-dua adalah fi'il. Dan al-mizan, ni kita jumpa dah banyak kali tadi, isim makrifah qamariyah mansub, ada maf'ul bih lah di sini. Dan jangan kamu mengurangi timbangan. Di sini Allah memerintahkan kita tidak boleh mengurangi timbangan dan kita mestilah berlaku adil. Jadi kalau kita perhatikan al-mizan atau timbangan disebut 4 kali dalam ayat 3 ayat berturut-turut ni. Ini memberi peringatan kepada kita, iaitu Allah sangat menitik beratkan timbangan dan keadilan. Jadi kita perlu menentukan kita melaksanakan keadilan ni dalam semua yang kita lakukan, insya-Allah. Ayat kita yang ke-10. Wal arda wada'aha lil anam. So kalau kita lihat ayat ini mempunyai 6 perkataan, iaitu wa al-arda wada'a anha li al-anami. Wa ni adalah apa tu harfun ataf lah, makna dan. Dan al-arda ni adalah apa tu isim makrifah qamariyah mansub di maf'ul bih. Di sini kita lihat apa tu maf'ul bih ni tidak ada apa tu fi'il dan fa'il dia. Ni sama seperti ayat 7 tadi kita ada wasama arafa'aha kan. Iaitu apa tu dia pun juga alali wasama tu adalah maf'ul bih. Jadi sama di sini. Di sini al-arda wada'aha. Jadi di sini fi'il dan fa'il dia adalah mahzub. Jadi al-arda ni juga adalah apa tu selain daripada maf'ul bih, dia juga adalah maktuf. Selepas ataf tadi maktuf. So maktuf alai dia kita ada tadi ayat yang ke-7, kita ada apa tu wada'al mizan. So tu juga adalah maktuf alai dia, iaitu dia meletakkan timbangan. Ni dan di sini bumi telah wada'aha, telah dihamparkan dia, iaitu bumi. Ha ni adalah kita tengok apa itulah damiriyah. Dia adalah apa tu sebab dia refer kepada al-arda, iaitu bumi. So bumi ni muannas kan, so pakai damir ya di sini. Wada'an ni adalah fi'il madhi mabni lah, apa tu, dan dalamnya terdapat fa'il damir mustatir, tak adanya huwa. Dan bumi telah dihamparkan dia, li adalah harfu jar, maknanya untuk al-anami. Al-anami ni adalah isim makrifah qamariyah majrur, maknanya semua makhluk. Dan bumi telah dihamparkan dia untuk semua makhluk, iaitu semua yang bernyawa. Jadi bukan hanya untuk manusia saja bumi ni, jadi untuk semua sekali ya. Ayat kita yang ke-11, fiha fakihatun wan nakhlu zatul akmam. Kita lihat ayat kita ini mempunyai 7 perkataan, iaitu fi and then ha fakihatun dan wa an-nakhlu zatu al-akmam. Di sini fi ni adalah harfu jar and then ha ni adalah dhamir ya. Jadi ni jawab majrur lah ya. Jadi kita lihat makna di dalamnya. And then fakihatun. Fakihatun ni adalah isim nakirah marfu'. Selalu marfu' ni dia adalah mubtada.
Tapi di sini dia mubtada muakhar sebab kita lihat jar majrur ni dia selalunya dia akan berfungsi sebagai khabar muqaddam juga. Jadi sini khabar muqaddam ni adalah mubtada muakhar. Ini di dalamnya terdapat buah-buahan. Dan fiha fakihatun ni juga adalah berfungsi sebagai hal. Iaitu hal menerangkan keadaan bumi atau al-arda tadi. Iaitu ketika dijadikan ada buah-buahan. Dan wa ni adalah harfun ataf, maknanya dan an-nakhlu. Ni apa tu harfun ataf selepas dia adalah maktuf lah, iaitu isim makrifah samsiah marfu' ni. Jadi kita lihat pohon kurma maknanya di sini. Jadi dia punya maktuf alai dia adalah fakiyatun ni. Dua-dua adalah marfu'. And then zatu ni maknanya yang mempunyai. Dia adalah asmaul khamsah dan dia adalah marfu'. Jadi kita lihat dia adalah na'at kepada an-nakhlu ni. Pohon kurma yang mempunyai. Dan apa tu zatul akmam ni, kita lihat ni dua adalah isim asmaul khamsah dan juga ni isim makrifah kamariyah majrur dan juga adalah jamak taksir. Jadi dia sebab dua isim bergandingan, jadi dia adalah mudhaf ilaih di sini. Jadi di sini kita lihat di dalamnya terdapat buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak maya. Itu Allah menjelaskan sebenarnya bumi yang diciptanya ni indah, banyak pohon-pohon. Ayat kita yang ke-12, wal habbu zul asfi war raihan. So kita lihat ayat kita ini mempunyai 6 perkataan, iaitu wa al habbu zu al asfi wa ar raihanu. Wa ni adalah harfun ataf lah. Seperti biasa bila kita ada ataf kita akan ada maktuf. Maktuf kita ni al habbu ni, iaitu isim makrifah kamariyah marfu'. So kita lihat di sini demikian juga biji-bijian. So di mana maktuf alai dia, kita tadi ada an-nakhlu tadi sebelum ni kan, yang kurma, pohon kurma tadi. Dan zu ni ada asmaul hamsah, dia adalah merupakan juga na'at sebenarnya kepada an-nakhlu ni. Dia juga marfu'. So dia dua adalah marfu' di sini, isim marfu'. Dan makna mempunyai. Al-asfi ni adalah isim makrifah kamariyah majrur. Kita lihat dia ada mudhaf ilaih lah, dua isim bergandingan. Demikian juga biji-bijian mempunyai jerami ni. Wa ni adalah harfun ataf, makna dan. Ar-raihanu ni adalah bunga-bungaan yang harum. Jadi Allah menjadikan biji-bijian yang mempunyai jerami dan juga bunga-bungaan yang harum, pokok-pokok bungaan. Ni kita lihat apa tu ar-raihanu ni adalah isim makrifah samsiah marfu' dan dia adalah maktuf kerana selepas ataf. So maktuf alai dia tadi al-habbu. Al-habbu ar-raihanu sama pattern dia. Jadi kita lihat pokok yang biji-bijian atau bijirin ni mempunyai batang dari jerami. Yang mempunyai jerami ni seperti gandum, padi ke kan, yang boleh dimakan oleh binatang ternakan lah, seperti kuda dan lain-lain. Jadi sementara bijirin pula ni dimakan oleh manusia. Jadi memang lengkap lah tumbuh-tumbuhan yang Allah buat ni. Apa tu dia complementary sebenarnya. So menunjukkan kekuasaan Allah tu. Subhanallah. Ayat kita yang ke-13. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Di sini kita lihat ayat kita ini mempunyai 7 perkataan, iaitu fa, bi, ayyi, ala'i, rabbi, kuma, tukadziban. Fa ni adalah harfun istinaf, makna maka. Bi ni adalah makna dengan, apa tu dia adalah harfu jah lah. Ayyi ni adalah isim istifham. Dan dia ni adalah bi, ayyi ni adalah jawab majrur lah. Ini isim istifham ni dia juga, kalau ayyi ala ni kita lihat dia adalah dua isim bergandingan sebab ni adalah isim majrur. Jadi dia adalah mudhaf ilaih lah di sini. So lepas tu kita lihat rabbi ni adalah satu isim. Ni isim majrur. Jadi ala'i rabbi ni juga adalah mudhaf ilaih juga. Dan lepas tu kita tengok rabbi kuma ni. Kuma ni adalah damir antuma. Ni dia adalah apa tu damir dengan apa tu isim majrur ni, jadi dua isim apa tu damir dengan isim, jadi dia juga adalah mudhaf ilaih. Jadi kita lihat kita ada 3 set mudhaf ilaih. Ni satu set mudhaf ilaih ala, dan ala rabbi, satu lagi mudhaf ilaih, rabbi kuma, satu lagi mudhaf ilaih. Maka dengan yang mana satu nikmat-nikmat Tuhan kamu berdua, manusia dan jin ni, kuma ni manusia dan jin ya. Tukaziman yang kamu berdua dustakan. Kalau kita lihat ini adalah tukaziban adalah fi'il mudhari' marfu' daripada perkataan kazzaba. Dalamnya terdapat fa'il dan muttasil mabni dengan alif atas sukun tak adanya antuma fi mahli rafi'in.
Jadi di sini kita lihat Allah bertanya kepada dua makhluk iaitu manusia dan jin ni. Yang mana satu nikmat-nikmat yang Allah bagi ni yang nak didustakan. Kenapa dua makhluk ni yang ditanya? Kerana hanya dua makhluk, kumpulan makhluk inilah yang Allah beri pilihan untuk beriman atau kufur. Ya. Jadi kita lihat juga kalau kita lihat ada hadis yang menyatakan apabila Rasulullah bacakan ayat ini kepada sahabat-sahabat, mereka terdiam. Tapi baginda berkata apabila baginda bacakan kepada jin, mereka mempunyai respon lebih baik, iaitu mereka menjawab la bisyai'im min ni'amika rabbana nukazzibu falakal hamdu, iaitu tidak ada satu pun dari nikmat-nikmatmu yang kami dustakan ya Rabb, segala puji hanya milikmu. Jadi dengan tu sebenarnya sangatlah kita digalakkan sebenarnya setiap kali kita bertemu dengan soalan ini, kita juga perlulah jawab, ya. Tidak ada satu pun ya Rabb, ya. Tak ada satu pun yang nikmatnya yang kita nak dustakan ya Allah, ya Tuhan, ya. Ayat kita yang ke-14, halakal insana min salsalil kal fahar. So, kalau kita lihat, kita mempunyai 6 perkataan dalam ayat ni, iaitu khalaqa al-insana min salsalin ka al-fahar. Khalaqa ni adalah fi'il madhi mabni, dalamnya terdapat fa'il dan mustatir, tak adanya huwa. Maknanya dia telah menciptakan, dia ni Allah lah, ya. Al-insana adalah manusia, ya. Dia adalah isim makrifah samsiah mansub, dia mampu bilah. Min adalah harfu jar, makna dari, dan salsalin adalah isim nakirah majrur, maknanya tanah liat, Dan ka ni adalah harfu jar, makna seperti al-fakhar ni adalah tembikar, isim makrifah kamariyah majrur. Di sini kita lihat dia telah menciptakan manusia, itu Allah telah menciptakan manusia dari tanah liat seperti tembikar, iaitu ni menjelaskan mengenai penciptaan Nabi Adam, iaitu manusia yang pertama, ya, iaitu daripada tanah liat. Ayat kita yang ke-15, wa khalaqal janna mim marijim minna. Di sini kita lihat ayat ini mempunyai 7 perkataan, iaitu wa, anana, khalaqa. Anana apa tu, kita tengok al-janna. Dan min, marijin, min, nar. So kita tengok wa ni adalah harfun ataf, makna dan, khalaqa ni adalah fi'il madhi mabni, dan dalamnya tersembunyi fa'il dan min mustatir, tak adanya huwa. Maknanya dia telah menciptakan, iaitu Allah telah menciptakan. Al-jannah ni adalah jin. Isim makrifah samsiah mansub, dia maf'ul bih lah. Dan kita tengok halakal jannah ni adalah sebagai maktuf, selepas ataf, kan. So maktuf alai, tadi kita ada halakal insan ayat sebelum ni 14, kan. Itu dia telah menciptakan manusia, dan dia telah menciptakan jin. Min dari harfu jar, marijin lidah api yang menjulang, jadi isim makrifah majrur lah. Dan min adalah harfu jar juga dari narin, isim nakirah majrur. Dan dia telah menciptakan jin dari lidah api yang menjulang, itu dari api. Dan manusia diciptakan dari tanah. Dan kita lihat ayat ke-16, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Soalan, ya, seperti ayat ke-13 tadi, iaitu maka yang mana satu nikmat Tuhan yang kamu berdua hendak dustakan. Jadi kita perlulah jawab, ya, tidak ada satu pun ya Rabb. Dan ayat kita yang ke-17, Rabbul masyriqaini wa Rabbul maghribain. So kita lihat ayat ini mempunyai 5 perkataan, iaitu Rabbu al-masyriqaini wa Rabbu al-maghribain. So Rabbu ni adalah isim marfu' dan dia adalah merupakan khabar di sini. Jadi di sini muqtada dia adalah mahzub, Tuhan yang mentadbirkan. Ini adalah dia khabar. Dan Rabbul Masyriqaini ni kita tengok dia 2 isim berkandingan, jadi dia mudhaf ilaih lah. Al-Masyriqaini adalah isim makrifah kamariyah mansub musanna di sini, ya. So makna Tuhan yang mentadbirkan 2 timur. Wa ni adalah harfun ataf, makna dan. Rabbu adalah Tuhan yang mentadbirkan tadi, isim marfu', dan dia adalah maktuf sebab selepas daripada ataf ni. So Rabbu sebab kita ada Rabbu sama Rabbu. Al-Maghribaini ni adalah 2 barat, isim makrifah kamariyah mansub musanna. Dia adalah mudhaf ilaih lah, 2 isim berkandingan di sini. Jadi di sini Tuhan yang mentadbirkan 2 timur dan Tuhan yang mentadbirkan 2 barat. Kenapa 2 ni, 2 timur 2 barat ni? Kerana dia makna musim sejuk dan musim panas, sebab matahari beralih selalu, kan.
Dan kita lihat ayat ke-18 adalah fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Lagi Allah bertanya ya, iaitu jadi seperti juga ayat 13 tadi. Maka yang mana satu nikmat yang Tuhan yang kamu berdua hendak dustakan. Jadi kita perlulah jawab tidak ada satu pun ya Rabb. Ayat kita yang ke-19. Marajal bahraini yaltaqiyan. So kita tengok ayat ini mempunyai hanya 3 perkataan, tak banyak. Maraja al-bahraini yaltaqiyan. Maraja ni adalah fi'il madhi mabni dan dia dalamnya sebagai fa'il dhamir mustatir, tak adanya huwa di sini. Dia telah mengalirkan. Al-bahraini ni dua laut lah, iaitu masin dan tawar ni. Dia adalah isim makrifah kamar yang mansub musanna, dua dia adalah maf'ul bi. Yaltaqiyan adalah fi'il mudhari' marfu' daripada perkataan iltaqa, dan di sini dalamnya terdapat fa'il dhamir muttasil mabni dengan alif atau sukun, tak adanya huma fi mahli rafi'in. Sedang keduanya bertemu, dan dia ni adalah hal, iaitu menerangkan keadaan ketika perbuatan dilakukan, iaitu mengalirkan dua laut tu, laut-laut itu bertemu ya. Ayat kita yang ke-20, bainahuma barzakhul la yabghiyan. So ini mempunyai 5 perkataan, iaitu baina dan huma barzakhun la yabghiyan. So baina ni adalah zaraf makanlah, apa tu maf'ul fi bainahuma, kita tengok dia zaraf dengan damir, jadi mudhaf ilaih lah ni huma, damir huma ya. Dan dia juga merupa khabar muqaddam. Ketika kita tengok barzakhun ni adalah isim nakirah marfu', jadi dia adalah mubtada. Dia mubtada muakhar lah sebab dia datang selepas khabar ni, jadi khabar muqaddam di sini ya. Di antara keduanya terbatas, iaitu laut tadi. Dua laut tadi. La ni harfun nafi, makna tidak. Ya baghyan adalah fi'il mudhari' marfu' daripada perkataan bawah, dan dalam terdapat fa'il dhamir muttasil mabni dengan alif atas sukun, tak adanya huma fi mahli raf'in. La ya baghyan ni adalah hal, itu tidak melampaui sempadan atau itu sempadan masing-masing. Jadi hal ni menerangkan keadaan dua laut bila dia bertemu tadi tidak melampaui sempadan, tidak bercampur ya, iaitu menunjukkan kekuasaan Allah. Dua laut yang berbeza, masin dan tawar, tapi bila dia bertemu dia tak bercampur. So di antara keduanya terbatas, tidak melampaui sepadan masing-masing. Allah tanya balik ayat 21, fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Maka yang mana satu nikmat Tuhan kamu berdua yang hendak kamu dustakan ya. Seperti ayat 13 jugalah ya. So kita perlu jawab juga, tidak ada satu pun ya Rabb. Ayat kita yang ke-22, yahruju minhumal lu'lu'u wal marjan. So kita lihat ayat ini mempunyai 6 perkataan, iaitu yahruju min huma al-lu'lu'u. Dan kita lihat wa dan al-marjanu. Ni yahruju ni adalah apa tu fi'il madhi lah. Maknanya keluar min huma ni jawab majrur lah dari keduanya, iaitu laut tadi ni. Lu'lu'u ni dia adalah mutiara, isim makrifah samsiah marfu', dia jadi fa'il, iaitu fa'il yang dizahirkan daripada yahruju ni. Keluar mutiara ni wa ni adalah harfun ataf, makna dan al-marjanu ni adalah isim makrifah kamar yang marfu', dia adalah apa tu maktuf juga di sini sebab lepas ataf, maknanya marjan so dia punya maktuf alaik lu'lu'u ni, jadi dua-dua kita tengok al-lu'lu'u al-marjanu adalah dua-dua isim makrifah samsiah marfu', isim makrifah marfu' kedua-duanya ya. Maknanya keluar dari keduanya laut, keduanya itu laut tu mutiara dan marjan. Jadi menunjukkan kurniaan Allah terdapat mutiara dan marjan ni sebenarnya adalah mutiara yang berwarna merah Allah bertanya balik, fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, ayat ke-23. Maka yang mana satu nikmat Tuhan yang kamu berdua hendak dustakan. Seperti ayat 13 juga tadi ya. Sini kita jawab tidak ada satu pun ya Rabb. Ayat kita yang ke-24, walahul jawaril munsya'atu fil bahri kal a'lam. So kita lihat ayat ini mempunyai 9 perkataan, iaitu wa lahu al jawari al munsya'atu fi al bahri ka al a'lam.
Wa ni adalah lafun istinaf mana dan lahu ni adalah jawab majrul dan dia juga adalah khabar muqaddam kerana kita lihat al-jawari ni adalah isim makrifah kamariyah marfu dengan dhamma muqaddarah dan dia juga jamak taksir, dia adalah sebagai mubtada muahhar di sini. Jadi di sini kita lihat jamak dia adalah mubtada muahhar kepada khabar muqaddam lahu ni tadi So dan kerananya kapal-kapal al-munsya'atu diangkat tinggi iaitu layarnya. Ini adalah isim makrifah kamariyah marfu, dia juga jamak muannas salim di sini. Dan dia juga adalah sebagai naat kepada al-jawari di sini iaitu kapal-kapal diangkat tinggi So dengan kekuasaan Allah ni kapal boleh terapung dan berlayar sebenarnya ni. Fi ni adalah harfu jam, makna di, al-bahri ni lautan, isim makrifah kamariyah majrur lah. Dan ka ni adalah harfu jam, makna laksana, al-a'lami ni adalah isim makrifah kamariyah majrur, dia jamak taksir dan makna gunung ganang. Di lautan laksana gunung ganang, menunjukkan layar kapal tu tinggi Dan Allah bertanya balik, ayat 25, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Jadi seperti ayat 13 jugalah So maka yang mana satu nikmat Tuhan yang kamu berdua hendak dustakan. So kita perlu jawab tidak ada satu pun ya Rab. Ayat kita yang ke-26, kullu man 'alaiha fan. Kita tengok ayat ini mempunyai 5 perkataan iaitu kullu man 'alaiha fan. Kullu ni adalah isim marfu, dia adalah sebagai mubtada di sini apa tu makna segala. Dan man ni isim mausul, dia adalah kullu man ni dua isim bergandingan jadi dia mutah-mutah fi'il jugalah, makna segala yang ada And then 'alaiha ni adalah jar majrur, makna di atasnya itu bumi, fan kad binasa. Ini adalah isim menakirah marfu di sini sebab dia adalah juga dengan dhamma muqaddarah di sini. Sebab apa tu dia adalah sebagai khabar di sini kepada mubtada'an tadi kullu segala akan binasa, segala yang ada di atas bumi akan binasa. Jadi Allah menyatakan segala di dunia ini akan fana, iaitu akan binasa, tidak kira betapa gahnya manusia akan mati dan kembali kepadanya. Ayat ke-27, wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram. So kita lihat ayat ini mempunyai 9 perkataan iaitu wa na yabqa wajhu rabbika zu al jalali wa al ikrami. So kalau kita lihat apa tu wa ni adalah harfun ataf, makna dan. Dan kalau kita lihat yabqa ni adalah fi'il mudhari' wa daripada perkataan baqiya Dan wajhu adalah isim marfu', dia adalah fa'il yang dizahirkan daripada perkataan yabqa ni. Dan kekallah zat, Rabbi adalah Tuhan. Jadi kita lihat ni adalah dua isim bergandingan, dia mudhaf ilaihi lah di sini. Dan ka ni adalah damir anta. Jadi damir dengan isim dia juga adalah sini mudhaf ilaihi sekali. Dan di sini yabqa wajhu rabbika ni dan kekalah zat Tuhanmu, dia adalah sebagai maktuf sebab lepas ataf ni. So maktuf alaihi tadi kita ada kullu man 'alaiha tadi dalam kullu man 'alaiha fan ayat ke-26 sebelum ni segala di bumi akan binasa. Tapi di sini kekalah zat Tuhanmu iaitu yabqa wajhu rabbika. Zu adalah asmaul hamsah, dia merupakan naat kepada wajhu ni. Dua-dua adalah marfu' ni isim marfu'. Al-jalali ni adalah isim makrifah majrul. So kita lihat dua isim bergandingan, dia adalah mudhaf ilaihi lah di sini. Yang mempunyai keagungan. Wa ni adalah harfun ataf, makna dan. Al-ikrami ni adalah isim makrifah kamariyah majrul. Selepas ataf dia adalah maktuf. So maktuf alaihi dia adalah al-jalali, juga adalah isim makrifah kamariyah majrur juga. Jadi dua-dua adalah pattern sama. So di sini dan kekalah zat Tuhanmu yang mempunyai keagungan dan kemuliaan. Jadi kita lihat Allah kata semuanya di dunia ini akan fana, akan hancur binasa semuanya. Tapi yang kekal hanyalah Allah, iaitu pemilik keagungan dan kemuliaan. Oleh itu kita perlu taat kepadanya dan sentiasa mengagungkannya. Selepas ayat tersebut, kita lihat Allah bertanya lagi, iaitu ayat ke-28 ni. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka yang mana satu nikmat Tuhan yang kamu berdua hendak dustakan. Jadi kita perlulah jawab, tidak ada satu pun ya Rab. Ayat kita yang ke-29, yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fi syan. So
So kita lihat di sini ayat ini mempunyai 12 perkataan, iaitu yas'alu, and then who, man, fi as-samawati wa al-ardi kulla yaumin, and then huwa fi sya'n. Ni yas'alu ni adalah fi'il mudhari' huwa lah pada perkataan sa'ala, and then makna meminta kepada. And then who ni adalah damir huwa, dia adalah maf'ulun bihi, tapi sebab dia datang sebelum fa'il, iaitu man ni, si mausul man ni jadi fa'il. Jadi di sini dia adalah maf'ulun bihi muqaddam lah. Hu ni refer kepada Allah di sini, meminta kepadanya sekalian. Fi hafuja di, ini as-samawati, langit, dia isim makrifah samsiah majrur lah, jamak muannas salim. Wa ni adalah harfun ataf, al-ardi ni adalah bumi, dan dia adalah maktuf alaihi. Maktuf di sini sebab apa ataf, maktuf alaihi dia as-samawati. Jadi kita tengok as-samawati, al-ardi ni dua-dua adalah isim makrifah samsiah majrur. Jadi dua-duanya adalah pattern sama, ya. So meminta kepadanya sekalian di langit dan di bumi. Jadi semua makhluk meminta kepada Allah. Kulla ni adalah zaraf zaman, dia adalah maf'ul fi, maknanya tiap-tiap. Yaumin adalah isim nakirah majrur, dia ada apa tu, kalau kita lihat maknanya hari, tiap-tiap hari. Kulla yaumin ni kita lihat zaraf dengan isim, jadi dia adalah mudhaf ilaih lah di sini. Dan huwa ni adalah damir munfasil untuk huwa, jadi dia adalah mubtada lah, selalu saya kata kalau damir munfasil dia adalah mubtada. Dia, iaitu dia ni refer pada Allah. Dan fi ni adalah harfu jar, makna di dalam. Sya' ni kalau kita lihat ni adalah isim nakirah majrul, dia adalah fi sya' ni adalah kabar, di dalam kesibukan. Maknanya tiap-tiap hari dia, iaitu Allah, di dalam kesibukan, iaitu Allah sibuk setiap hari melaksanakan apa yang telah tertulis, ya, iaitu menghidup dan mematikan, mengabulkan doa, dan juga banyak lagi perkara-perkara lain. Ayat kita yang ke-30, kita lihat Allah bertanya lagi. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Maka yang mana satu nikmat Tuhan yang kamu berdua hendak dustakan? So kita perlu jawab, tidak ada satu pun ya Rabb. Jadi kita lihat, kita telah membaca 30 ayat dan kesemuanya ada rhyme kan? Kalau kita lihat memanglah cantik surah Ar-Rahman ni. Dan juga kalau kita kaji, kita perhatikan, Allah telah mengutarakan soalan yang sama setiap kali selepas dia memaklumkan mengenai rahmat dan nikmat yang dianugerahkannya. Dalam sesi ini saja kita telah membaca 8 kali sebenarnya. Allah bertanya soalan yang sama. Jadi kita perlu melihat sebenarnya di sebalik soalan ini terkandung peringatan untuk kita tidak mendustakan nikmat Allah dan sentiasa mengagungkannya. Kita perlu sentiasa bersyukur. Jadi bagaimana kita menzahirkan kesyukuran tersebut? Sama-sama kita buat refleksi. Semoga kita sentiasa dalam peliharaan Allah. Amin. Alhamdulillah, kita telah sampai ke penghujung perkongsian sesi ini, disudahi dengan surah Al-As dan juga tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal as innal insana lafi husr illal ladzina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.